Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak SPM 2023 yang Ustazah kasih sekalian, hari ini kita berada di pecutan akhir Pendidikan Islam SPM 2023, di mana Ustazah akan memberi kepada kamu tip-tip untuk menghadapi peperiksaan dan juga tip-tip untuk menjawab peperiksaan. Okey, sekarang kita tengok kepada tip peperiksaan, di mana ada beberapa perkara yang perlu kamu jaga, iaitu yang pertama ialah berkaitan dengan jaga hubungan dengan yang pertama adalah Allah, iaitu di sini Ustazah harap kamu bolehlah ataupun berusahalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kepada yang selalu meninggalkan solat itu, tolonglah solat dengan solat 5 waktu itu sepenuhnya dengan penuh khusyuknya, dan tambahkan lagi dengan solat-solat sunat, terutamanya ialah solat tahajud, di mana di dalam solat tahajud ini kamu dapat berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dapat memohon pertolongan yang kamu perlukan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua ialah kamu jagalah hubungan dengan ibu bapa, terutamanya seandainya kamu mempunyai masalah dengan ibu bapa kamu, maka kamu mohonlah keampunan dan kemaafan daripada ibu bapa kamu agar kamu mendapat restu sepenuhnya daripada kedua ibu bapa kamu untuk kamu menghadapi peperiksaan SPM. Yang ketiga ialah hubungan dengan guru-guru kamu. Jadi hubungan dengan guru-guru kamu ni kemungkinan, ataupun kalau kamu tidak ada masalah dengan guru kamu pun, maka seelok-eloknya pada ketika ini kamu dekatilah guru kamu dan mohonlah restu daripada guru kamu dan mohonlah kemaafan daripada guru kamu seandainya kemungkinan ada perkara-perkara yang menyebabkan terguris hati guru-guru kamu. Dan juga dengan rakan-rakan, dengan rakan-rakan kemungkinan ada berlaku pergaduhan, perselisihan dan sebagainya, maka perelokkanlah hubungan kamu dengan rakan-rakan kamu, di mana dengan cara kamu mendampingi rakan-rakan kamu ataupun membantu rakan-rakan kamu dalam pelajaran dan sebagainya. Okey, perkara yang kedua yang kamu perlu jaga ialah sikap kamu. Yang pertama sekali dalam sikap ini ialah berkaitan dengan istiqamah ulang kaji. Jadi Ustazah harap kamu janganlah malas untuk mengulang kaji, dan Ustazah pasti telah banyak ilmu-ilmu yang telah diberikan oleh guru kamu, dan pada ketika inilah masanya untuk kamu melihat kembali, mengulang kaji kembali apa yang telah diajar oleh guru kamu, sama ada melalui pembacaan ataupun melalui latih tubi ataupun membuat latihan-latihan yang dibekalkan atau diberikan kepada kamu. Yang keduanya berkaitan dengan sikap ialah kamu, Ustazah harap kamu bersikap positif, sentiasa bersikap positif tentang kemampuan diri kamu. Jangan ada perasaan-perasaan yang negatif ataupun perasaan yang rasa rendah diri dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ialah kamu hendaklah yakin kepada kebolehan kamu, kamu hendaklah yakin dengan ilmu yang telah diberikan kepada kamu, dan lastnya ialah yakin bahawa Allah akan sentiasa membantu kamu untuk kamu menjawab peperiksaan yang akan datang nanti. Yang keempatnya, hendaklah kamu sentiasa ceria. Ceria ni maksudnya kamu sentiasa kelihatan gembira, kelihatan senang hati dan sebagainya. Yang keempat ataupun yang seterusnya ialah cuba elakkan daripada overconfident. Kalau kamu rasa kamu dah pandai, tolong kemungkinan apa yang kamu rasa itu tak sampai kepada tahapnya lagi, ataupun ketika kamu menjawab peperiksaan pun tolong elakkan daripada overconfident, iaitu terlalu merasa diri kamu itu terlalu boleh sehingga kamu mengabaikan beberapa perkara penting ketika kamu menjawab peperiksaan. Dan juga tolong buangkan sikap putus asa kamu dan sikap kecewa kamu tu tolong kamu buang, iaitu terutamanya kalau masa-masa peperiksaan percubaan baru-baru ni yang telah kamu duduki itu kamu mendapat markah yang tidak sepatutnya ataupun tidak mencapai kehendak yang kamu kehendaki, lalu kamu janganlah kecewa dengan keputusan peperiksaan percubaan yang lalu. InsyaAllah kalau kamu yakin, kamu teruskan usaha kamu, InsyaAllah kamu akan dapat menjawab sebenarnya dalam peperiksaan yang sebenar ni. Kemudian yang terakhir tentang sikap yang perlu kamu buang ialah sikap menunggu soalan-soalan sport ataupun tajuk-tajuk sport. Yang ni lah yang paling dibimbangi oleh Ustazah.
iaitu sehari sebelum subjek yang kamu akan duduki ataupun pada malamnya, esoknya kamu akan menduduki subjek tersebut ataupun mata pelajaran tersebut, tiba-tiba malamnya kamu mendapati adalah rakan ke ataupun mak saudara ke ataupun guru ke dan sebagainya lah hantar tajuk-tajuk sport kepada kamu. Dan pada kebiasaannya, pengalaman Ustazah, sebenarnya apa yang kamu terima sehari sebelum ataupun malamnya sebelum itu tak tepat pun ataupun tak banyak ataupun kadang-kadang tak masuk pun dalam peperiksaan yang akan kamu duduki esoknya. Sebenarnya berkaitan dengan sport ni, kamu boleh elakkan ialah apabila kamu telah memang kamu baca dah, kemudian latihan pun kamu dah buat ataupun segala soalan-soalan peperiksaan, percubaan negeri-negeri seluruh Malaysia kamu dah buat, insya-Allah apa yang kamu dah buat, apa yang kamu dah usaha itu yang akan ada di dalam peperiksaan sebenar. Sebab sport ini belum tentu lagi akan naik dalam peperiksaan sebenar kamu. Okey. Seterusnya ialah kamu jaga diri kamu pula, iaitu dari sudut pemakanan. Makanlah makanan yang bernutrisi ataupun bervitamin. Kemudian di samping tu kamu kenalah jaga tentang halal dan haram makanan yang kamu ambil tersebut. Seterusnya ialah dari sudut kesihatan, ya. Kalau kamu mendapati kamu demam ataupun sesemua dan sebagainya, cepat-cepatlah ambil ubat ataupun tolonglah jauhi. Kalau kamu sihat, kemudian jauhilah daripada rakan-rakan ataupun orang-orang yang tak sihat dan sebagainya. Takut kamu dijangkiti, terutamanya sekarang ini COVID-19 semakin menular. Jadi seelok-eloknya kamu keluarlah daripada ataupun janganlah berhimpun beramai-ramai dan sebagainya. Seterusnya ialah kamu jagalah kebersihan diri kamu, kebersihan pakaian kamu, kebersihan tempat tidur kamu dan sebagainya supaya kamu dapat menghirup udara yang bersih. Seterusnya penting juga untuk kamu ialah untuk menghadapi peperiksaan, kamu kena tidur yang cukup, sama ada sehari sebelumnya ataupun pada esoknya kamu akan menduduki peperiksaan, pada malamnya kamu mesti pastikan tidur kamu itu cukup. Jangan tidur yang tidak cukup boleh menyebabkan kamu tidak sihat ataupun kamu akan pening dan sebagainya ketika kamu berada di meja peperiksaan kamu keesokannya. Kemudian seterusnya elakkan daripada kamu lalai ataupun mensia-siakan masa kamu dengan gadget. Kalau pelajar-pelajar ni biasanya handphone lah. Jadi seelok-eloknya handphone ini kamu berilah kepada guru-guru kamu ataupun kepada ibu bapa kamu. Dalam keadaan sekarang ini sebenarnya handphone dan sebagainya itu walaupun setengah pendapat mengatakan ada bahan-bahan yang kamu boleh peroleh daripada handphone tersebut, tetapi sebenarnya ilmu yang paling utama sekali ialah sekarang ini apa yang telah diajar, apa yang telah dibuat oleh kamu, apa yang telah diajar oleh guru kamu tu ya. Itulah ilmu yang paling akan kamu ingati. Dan apa yang kamu baca itulah yang akan mengingatkan kamu ketika di meja peperiksaan nanti. Okey, ketika hari exam pula, ya, bahan-bahan atau perkara-perkara yang mesti kamu ingat ialah dokumen, iaitu IC ya kamu ataupun kad pengenalan kamu. Sekiranya kamu tertinggal dan sebagainya, hubungilah guru-guru kamu secepat mungkin. Jangan kamu rasa panik dan sebagainya yang boleh mengganggu emosi kamu untuk kamu menghadapi peperiksaan. Seterusnya ialah alat tulis mesti lengkap, ya. Apa yang diperlukan kalau pendidikan Islam yang selalu dilupai oleh pelajar ialah pembaris. Walaupun pembaris itu kamu rasa tak penting, tetapi untuk menampakkan jawapan kamu itu sistematik, pembaris itu mesti digunakan, ya, dalam pendidikan Islam lah. Okey, selain pada itu kamu bacalah doa ataupun sesetengah sekolah akan mengadakan majlis bacaan doa sebelum kamu berjalan ke dewan peperiksaan. Maka semasa doa dibaca, maka Ustazah haraplah kamu dapatlah berdoa dengan penuh khusyuk, yang mana insya-Allah doa kamu itu akan ataupun kamu mengaminkan doa itu akan dimakbulkan oleh Allah, akan mendatangkan ketenangan dan keseronokan untuk kamu menjawab peperiksaan. Seterusnya ketika di meja peperiksaan itu kamu banyakkanlah selawat kepada Rasulullah SAW. Semoga dengan selawat kamu itu akan memberi ketenangan kepada kamu, akan memberi kemudahan kepada kamu untuk menjawab. Dan seterusnya jawablah dengan penuh yakin. Ya, kamu yakin apa yang kamu jawab itu, dan ingat, ya,
apa yang kamu jawab itu adalah ilham ataupun idea-idea yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, bukan atas usaha kamu sebelumnya, tapi Allah yang nak mengingatkan kamu kembali. Maka ingatlah kepada Allah dan ingatlah, yakinlah kepada pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang akhirnya ketika di hari peperiksaan ini, Ustazah mohon sangat ya kepada pelajar-pelajar sekalian, jangan kamu bincang lagi soalan yang telah kamu temui dan jawapan yang telah kamu jawab setelah kamu keluar daripada bilik peperiksaan. Atau kalau sekiranya cikgu kamu panggil untuk melihat soalan, kamu berikanlah soalan itu. Jangan lagi bertanya betul tak jawapan ini, betul tak jawapan ini, kerana keadaan ini boleh mendatangkan emosi yang tidak selesa apabila kamu mendapati jawapan kamu itu kurang tepat seperti mana yang telah diberitahu oleh guru kamu ataupun rakan kamu. Dan keadaan ini sebenarnya boleh mengganggu kamu untuk kamu menjawab mata pelajaran yang berikutnya. Okey, itu pesanan-pesanan berkaitan dengan tip peperiksaan pada hari ini.